Salam sejahtera anda menonton cerita di Sebaik Berita. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak membawa perhatian anda untuk melihat kepada esok akan berlangsungnya persidangan Parlimen Belia Malaysia yang membuka tirainya iaitu 14 Jun dan difahamkan akan bersidang selama 3 hari secara fizikal di mana peserta akan membahaskan mengenai usul dan juga isu berkaitan dengan pembangunan belia. Dan sudah tentu apabila bercakap tentang Parlimen Belia Malaysia ini adalah salah satu inisiatif ataupun platform yang memberikan ruang dan juga platform khususnya untuk pemimpin belia menyuarakan pendapat dan juga idea untuk dijadikan garapan dalam pembuatan polisi. Difahamkan 122 ahli Parlimen Belia Malaysia dijangka bersidang bagi membahaskan 4 usul melibatkan 3 kluster sosial dan juga 1 kluster ekonomi, dan antara objektif utama Parlimen Belia adalah untuk menggilap kemahiran memimpin pendedahan mengenai tadbir urus, sistem pentadbiran dan juga ejen mengetengahkan trend anak muda masa kini untuk disesuaikan dengan inisiatif kerajaan. Untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Zainah Sharif. Dr. Zainah adalah Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang. Saya tahu pada waktu ini begitu sibuk untuk menyiapkan persiapan untuk hari esok. Difahamkan untuk edisi yang ke-11 ya Doktor? Ya betul, untuk kali yang ke-11 persidangan Parlimen Belia Malaysia. Baik, kali terakhir saya difahamkan bersidang pada tahun 2019 dan kita tahu dalam tempoh sepanjang 2-3 tahun ini 2020-2021 sehinggalah 2022 perubahan di peringkat nasional dan juga global sudah pun berlaku. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan 14 hingga 16 Jun ini untuk sidang Parlimen Belia, apa sebenarnya tumpuan yang ingin diberi perhatian untuk kali ini? Okey, first terima kasih kepada Ashraf Awani. Sebagaimana dinyatakan tadi bahawa mereka akan bersidang daripada 14 hingga 16 lah, yang mana 14 kepada persediaan yang betul-betul akan membahaskan 4 usul ni nanti adalah pada 15 hari bulan Jun, Rabu dan Khamis lah. Dan fokus kalau fokus kepada persidangan 2 hari ini, mereka akan membahaskan 4 usul lah, yang mana usul ini antaranya akan menyentuh berkaitan dengan sekuriti makanan, menyentuh berkaitan dengan penderaan kanak-kanak, peranan belia mengangkat isu untuk mengantarabangsakan, mendaulatkan bahasa Malaysia, dan juga berkaitan dengan had umur perkahwinan belia. Itu antara 4 perkara lah yang boleh saya kongsikan secara general, yang mana akan dikupas dan dibahaskan oleh 122 ahli Parlimen Belia yang akan bersidang nanti. Doktor, sebelum kita nak bercakap dengan prospek yang lebih besar untuk melihat kepada manfaat dan juga sumbangan MP-MP Belia ini, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, saya faham, difahamkan akan ada nanti proses ataupun sesi pemilihan pasca ataupun susulan daripada persidangan pada kali ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang proses pemilihan bagi ahli Parlimen Belia ini. Okey, sebenarnya proses pemilihan akan berlaku apabila berakhirnya ahli Parlimen Belia sidang yang ada sekarang ni lah. Yang sekarang ni mereka adalah ahli lantikan ataupun ahli Parlimen Belia bagi sidang 2019 hingga 2021, yang mana diganjakkan persidangan ini hingga ke tahun 2022 ini atas kesangan pandemik lah. Jadi insya-Allah pada tahun hadapan akan dibukalah untuk pendaftaran bagi mereka yang berminat untuk menganggotai ataupun terlibat di dalam program Parlimen Belia Malaysia, yang mana secara amnya semua proses pendaftaran, pemilihan dan pelantikan ini berlaku di atas talian. So bila dibuka nanti maklumat tentang pendaftaran dibuka, belia-belia yang berumur 15 tahun ke atas boleh mendaftar di dalam sistem Parlimen Belia Malaysia untuk mendaftar sebagai pemilih. Jadi apabila mereka telah mendaftar sebagai pemilih, apabila tempoh dibuka untuk pencalonan, maka belia-belia yang telah mendaftar di dalam sistem tersebut boleh mencadangkan kawan-kawan mereka untuk dicalonkan bertanding. Dalam proses pencalonan itu perlu ada seorang pencadang dan 5 orang penyokong. Maka barulah mereka boleh melepasi ke tahap proses pencalonan, yang mana calon-calon itu akan diberi tempoh berkempen sebelum diadakan pemilihan ataupun pengundian secara atas talian juga.
Doktor, mungkin juga boleh dikongsikan pada waktu ini, kita tahu ini adalah edisi ke-11, tapi kalau nak kata KPI lah untuk MP-MP belia ni, mungkin boleh dikongsikan sejauh mana manfaat yang telah pun diberikan dan apa mungkin yang boleh kita lihat tentang sumbangan yang dapat diterjemahkan oleh partisipasi oleh ahli parlimen belia setakat ini. Kalau boleh dikongsikan. Okey, sebagaimana dinyatakan tadi bahawa mereka ni kalau ikutkan minggu ni mereka akan bersidang merupakan persidangan kali yang ke-11 ya. Dan sehingga kini maknanya persidangan daripada persidangan 1 sampai ke persidangan yang ke-10 mereka telah membahaskan 57 usul. Dan daripada usul-usul tersebut, antara impaknya kepada pembangunan belia, mereka telah menjadi pencetuslah. Kalau nak katakan secara direct mereka menyumbang, mungkin agak terlalu, orang kata terlalu ambisius untuk saya nyatakan. Tetapi sebenarnya daripada usul-usul tersebut yang telah mereka bahas dan mereka kupas sebelum ini, antaranya telah menyumbang kepada beberapa penggubalan polisi-polisi walaupun tidak secara direct, tetapi input-input itu telah menjadi pencetus ataupun menjadi rujukan ataupun menjadi salah satu daripada perkara yang dibincangkan. Misalnya antaranya berkaitan dengan akta gangguan seksual, berkaitan dengan kad diskaun belia, kad diskaun pelajar, berkaitan dengan perumahan belia, berkaitan dengan kota 35% belia menjadi ahli majlis PBT dan juga akta berkaitan rokok elektronik dan juga peraturan berkaitan dengan sukan ataupun sukan elektronik e-sport. Itu antara perkara-perkara yang pernah dibahaskan, yang mana kalau pernah dulu timbul di media, yang mana pada sidang kali pertama ada usul yang dibahaskan untuk menangani penagih-penagih dadah bukan sebagai penjenayah tetapi perlu dirawat sebagai pesakit. Itu antara perkara yang pernah mereka bahaskan, yang mana akhirnya mencetuskan satu polisi yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah kata memulihkan penagih-penagih dadah misalnya. Itu antaranya lah yang boleh saya kongsikan. Dr. Zana, mungkin boleh dikongsikan juga pada waktu ini apabila kita cakap tentang belia dan juga pembangunan belia ini dan juga kita kaitkanlah tentang bagaimana mereka berpartisipasi dalam sidang parlimen belia ini, mungkin juga boleh dikongsikan akhirnya kita nak melihat suara anak muda ataupun suara belia ini diketengahkan, sebab kita tahu bila suara-suara anak muda terbungkam akan adalah masalah sosial yang akan berlaku. Mungkin juga pada waktu ini boleh dikongsikan sejauh mana setelah melihat kepada 10 edisi yang lalu dan juga kita telah pun melalui satu pengalaman dan juga satu krisis bukan saja di peringkat nasional tetapi di peringkat global, sejauh mana suara-suara anak muda perlu diketengahkan dan juga perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Okey, sebenarnya ahli parlimen belia ni, suka saya ketengahkan bahawa ahli parlimen belia ni mereka tidak ada allowance, mereka tidak ada gaji ya. So penglibatan mereka sebagai ahli parlimen belia adalah sebagai peserta program. Namun pentingnya ahli parlimen belia ini adalah mereka merupakan orang kata jambatan di antara masyarakat ataupun di antara kelompok belia dengan pihak kerajaan. Bagaimana belia boleh menyalurkan pendapat, menyalurkan idea untuk diberi perhatian ataupun diketengahkan kepada pihak kerajaan supaya ianya boleh jadikan salah satu input dalam penggubalan polisi dan sebagainya. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana impak mereka kepada isu-isu ataupun menangani isu-isu dan cabaran belia masa kini, kita mengambil maklum bahawa dalam dunia tanpa sepadan ini belia memang terbuka luas kepada pelbagai input di media sosial dan sebagainya. Belia masa kini sangat berpengetahuan, namun bagaimana kita nak menentukan bahawa pengetahuan yang digarapkan oleh belia-belia ini boleh diguna pakai dan dijadikan input yang memberi manfaat kepada pembangunan belia dan pembangunan negara. Jadi apabila adanya platform parlimen belia ini sebagai salah satu program yang disediakan untuk belia menyampaikan idea dan maklumat, kita mengharapkan bahawa maklumat-maklumat yang disampaikan, yang dicetuskan dalam bentuk usul dan dibahaskan di dalam 2 hari persidangan ini, usul-usul tersebut dikupas, digarap dengan garapan ataupun sokongan data-data yang tepat, maka ianya menjadikan satu informasi yang valid, yang boleh rasional dari segi sumbangannya kepada pembangunan belia dan pembangunan negara. Jadi apa yang saya boleh ringkaskan, apabila suara belia
disampaikan melalui usul yang dibentangkan oleh ahli parlimen belia ini, pastinya perbahasan itu telah melihat pelbagai aspek, bukan saja daripada polisi dan inisiatif kerajaan sedia ada, dan mereka juga akan pastinya mencetuskan idea baru bagaimana idea mereka itu boleh digunakan untuk kerajaan ambil perhatian untuk merangka inisiatif-inisiatif baru dalam membangunkan belia dan membangunkan negara, insya-Allah. Okey, Dr. Zainal, saya ada lebih kurang-kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan refleksi selepas sidang Parlimen Belia selepas ini. Mungkin apa hala tuju kepada pembangunan belia secara keseluruhannya? Secara keseluruhan, pembangunan belia ini sangat luas, ya, yang mana Parlimen Belia ini merupakan hanya salah satu daripada inisiatif pembangunan belia. Jadi way forward kepada program pembangunan belia ini, kami menjangkakan dan masih meletakkan kepentingan diteruskan program ini sebagai salah satu platform untuk mendekatkan belia kepada pihak kerajaan, mendekatkan belia kepada penggubalan polisi dan hala tuju pembangunan negara. Sebab belia merupakan populasi terbesar rakyat Malaysia dan sumbangan dan input mereka sangat penting untuk pihak kerajaan tangani dan kata ambil perhatian. Kita nak belia merasai bahawa inisiatif dan polisi yang digarapkan oleh pihak kerajaan adalah hasil daripada cetusan belia itu sendiri. Kita nak belia rasa dihargai dan belia menjadi sebahagian daripada rakan strategik pembangunan negara yang sentiasa dihargai oleh pihak kerajaan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zainal Sharif. Dr. Zainal adalah Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia Jabatan Belia dan Sukan Negara KBS daripada Kementerian Belia dan Sukan, yang mana berkongsi sedikit pandangan melihat kepada menjelang persidangan Parlimen Belia yang akan berlangsung esok, iaitu 14 hingga 16 Jun. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.